Ya Iman, kita nak cerita tentang ujian akhir sesi akademik bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Biasanya kalau kita dulu ada ujian akhir tahun kan, doktor kan? Yeah. Jadi hari ini kita ada pentaksiran sumatif yang mana biasanya dilakukan di hujung-hujung tahun. Betul doktor ya? Yeah, betul. Baik, jadi tanpa melengahkan masa lagi, murid-murid anda semua dah bersedia? Baik, kalau dah bersedia, jom kita bersama dengan Dr. Rohani Abdul Aziz. Dipersilakan doktor. Terima kasih Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid, guru-guru dan para ibu bapa. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan tentang format ujian akhir sesi akademik bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Ya, sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat kepada matlamat ya, Bahasa Melayu KSSR itu sendiri ya, yang akan membawa kepada format ujian akhir ini ya. Baik, matlamat ya KSSR Bahasa Melayu ini adalah untuk melengkapkan murid ya dengan keterampilan berbahasa, berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai, idea dan hubungan sosial dalam kehidupan seharian. Okey, ini adalah matlamat umum ya KSSR Bahasa Melayu itu sendiri ya kepada murid-murid. Baik, seterusnya kita pergi kepada objektif mata pelajaran. Yes, kita pergi kepada objektif mata pelajaran. Okey. Untuk objektif mata pelajaran, okey, kita fokuskan kepada objektif mata pelajaran ya ataupun kemahiran yang akan ditaksir dalam ujian akhir ini ya, dalam ujian akhir sesi akademik ini. Jadi dua kemahiran utama iaitu membaca ya dan kemahiran menulis serta satu aspek iaitu aspek tata bahasa ya. Jadi untuk kemahiran membaca kita lihat ya dalam objektif mata pelajarannya, membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami dan menakul maklumat tersurat dan tersirat serta membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosakata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. Ini dalam kalangan murid lah. Okey. Untuk kemahiran menulis pula ya, objektifnya adalah untuk menghasilkan pelbagai penulisan, mengedit dan menulis ulasan ya. Jadi sebenarnya objektifnya akan berkait dengan objektif pentaksiran nanti ya. Okey, kemudian yang ketiga ialah untuk aspek tata bahasa, menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, dalam pembacaan dan dalam penulisan ya. Okey. Jadi daripada objektif mata pelajaran ini maka terhasillah objektif pentaksiran itu sendiri ya. Kita tengok objektif pentaksiran. Okey. Bagi objektif pentaksiran bagi kemahiran membaca tadi, dia nak membaca, memahami, beri respon terhadap maklumat yang terdapat dalam pelbagai jenis bahan rangsangan. Ini sama ada bahan rangsangan sastra atau bahan bukan sastra ya. Okey, kemudian untuk kemahiran menulis tadi, objektif pentaksirannya adalah untuk melihat keupayaan murid menulis pelbagai jenis penulisan untuk menyampaikan idea, ulasan dan pendapat ya. Dan seterusnya bagi objektif pentaksiran untuk aspek tata bahasa pula ya, adalah untuk melihat ya, menilai murid untuk memahami dan menggunakan sistem bahasa dalam pelbagai konteks. Okey, kita akan lihat kepada format ya pentaksiran itu sendiri, iaitu untuk Bahasa Melayu Sekolah Rendah bagi tahun 4, 5 dan 6. Baiklah, boleh kita mulakan Pak Doktor? Baik, okey. Untuk format ini ya, kita lihat kepada beberapa perkara. Yang pertama adalah jenis instrumen ya. Jenis instrumennya adalah ujian bertulis iaitu pemahaman dan penulisan. Tapi doktor, pemahaman dan penulisan ni dia terletak pada kertas yang sama ke ataupun kertas yang berlainan? Okey. Dulu kalau format lama saya rasa Aiman pun sama macam yang lain. Kita letak kepada dua kertas yang berbeza. Ada satu kertas pemahaman, satu kertas penulisan. Ya. Betul. Ya, tapi sekarang kita akan gunakan satu instrumen atau satu kertas ujian sahaja ya. Dia ada bahagian yang akan membezakan untuk pemahaman dan penulisan. Okey.
Seterusnya adalah dari segi jenis item ya. Untuk jenis item ada 4 jenis item yang akan digunakan dalam penghasilan item-item atau soalan-soalan yang dalam kertas ujian ini, iaitu item objektif aneka pilihan. Ini kita biasa ya, objektif aneka pilihan ni contoh soalan ABC itulah ya. Kemudian objektif pelbagai bentuk, dia masih soalan objektif tapi dalam pelbagai bentuk yang berbeza, contoh padanan, isi tempat kosong ya. Kemudian betul salah dan sebagainya. Kemudian ada juga jenis soalan berbentuk subjektif respon terhad ya. Yang ini ada rubrik yang tertentu untuk permakahan dan skema jawapannya. Kemudian yang keempat adalah subjektif respon terbuka. Ini memang murid-murid perlu menulis ya dalam bentuk yang lebih panjang, okey, dalam karangan, dalam penulisan karangan ya, memberikan idea dan ada rubrik untuk menentukan idea dan penggunaan bahasa dalam penulisan murid ya. Okey, seterusnya kita lihat kepada bilangan soalan ya. Kita ada 4 bahagian ya. Bagi setiap bahagian ada perbezaan markah dan juga bilangan soalannya ya. Bahagian A dia ada 10 markah wajarannya. Di situ ada soalan tata bahasa dan pemahaman petikan. Bagi soalan tata bahasa ni mengandungi 3 hingga 5 soalan. Manakala untuk pemahaman petikan ni tak ada 5 hingga 7 soalan. Ya, nanti kita akan tengok ya pada contoh soalan nanti untuk setiap bahagian ya. Bagi bahagian B ya, kita ada 10 markah ya. Di situ gabungan bentuk soalan, objektif pelbagai bentuk dan subjektif respon terhad ya. Di sini masih ada soalan pemahaman petikan dan ada 1 atau 2 soalan yang berkaitan dengan tata bahasa bersepadu yang kita uji berdasarkan petikan ya. Ini beza sikit dengan bahagian A tadi ya. Kemudian ada 1 soalan lagi adalah soalan respons kritis dan kreatif. Ini 1 soalan sahaja yang memberikan wajaran 5 markah ya. Okey, seterusnya pergi kepada bahagian C, iaitu wajarannya 10 markah, yang ini subjektif respon terbuka ya. Tapi soalannya cuma 1 dan murid kena menulis dalam 1 perenggan sahaja ya. Markahnya sesuailah 10 markah ya. Kemudian di bahagian D pula ya, dengan wajaran 20 markah ya, adalah bahagian penulisan karangan ya. Pun ada 1 soalan yang kita tengok contoh soalan yang ini akan diberikan bahan rangsangan untuk murid menjawab tugasan tersebut ya. Baik, dari segi markah ya, peruntukan markah untuk keseluruhan kertas ujian ini adalah 50 markah ya. Baik. Seterusnya ya, kita lihat kepada tempoh ujian ya. Dengan 4 bahagian tadi ya, tempoh ujian ialah 1 jam 15 minit sahaja ya. Dari segi konstrak, okey, konstrak ini adalah sebenarnya apa yang boleh ditaksir, perkara yang hendak ditaksir daripada ujian yang dijalankan. Jadi kita taksir pertama adalah pengetahuan sistem bahasa. Kemudian kita juga mentaksir kemahiran membaca dan kemahiran menulis itu sendiri. Dalam kemahiran membaca kita tengok ikut aras taksonomi belumnya, kita ada kepada aras memahami, mengaplikasi dan kepada menganalisis ya. Manakala bagi kemahiran menulis kita boleh tengok dia kepada aras mengaplikasi, menganalisis, menilai, kepada mencipta. Tapi mencipta dalam konteks bahasa Melayu ini bukanlah mencipta produk. Dia lebih kepada mencipta hasil penulisan. Apa yang murid terbitkan daripada pemikiran berdasarkan tugasan yang diberikan, itulah yang kita nilai sebagai mencipta sesuatu yang penulisan yang menarik, yang baru, yang lebih matang dengan pelbagai idea ya. Kemudian seterusnya kita tengok dari segi aras kesukaran ya. Aras kesukaran item, okey. Kita masih menggunakan pakai rendah, sederhana dan tinggi. Okey. Maksud sini ialah soalan-soalan ini dia akan berada pada aras 50% aras rendah. Kemudian 30% soalan adalah dalam aras sederhana, manakala 20% lagi adalah dalam aras tinggi.
Okey. Dan bila cerita pasal semua ini kertas ujian, tentulah membawa kepada kaedah penskorannya ya. Kaedah penskoran ni bagaimana guru atau pemeriksa akan menanda ikut kaedah mana. Okey, kalau soalan objektif aneka pilihan atau objektif pelbagai bentuk menggunakan kaedah penskoran dikotomus, itu yang 1-0 tu. Kalau betul 1 markah, kalau salah 0 markah. Ya, okey. Dan seterusnya juga menggunakan kaedah penskoran analitikal dan kaedah penskoran holistik. Yang holistik ini adalah berdasarkan rubrik. Maksudnya ada jawapan yang betul, ada markah. Kemudian kita lihat juga minta maaf ya, untuk holistik ini adalah keseluruhan keseluruhan bagi penulisan itu sendiri ya, dilihat secara keseluruhan bagi penulisan itu sendiri. Okey. Dan selepas ini mungkin doktor nak tunjukkan contoh-contoh dan sebagainya. Dan kita nak uji mungkin murid-murid kat rumah sana boleh jawab ke tidak kan. Kita nak berehat seketika. Ya, kita awal tadi cerita pasal matlamat, pasal objektif. Jadi sekarang rasanya yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid, oleh ibu bapa, oleh guru-guru adalah contoh-contoh soalannya. Ini memang nak suruh Aiman tolong jawab ni. Ya? Boleh. Okey. Baik, kita tengok contoh-contoh soalan bagi setiap bahagian. Ya? Kita ada 4 bahagian tadi. Ya? Jadi kita akan lihat contoh soalan bagi setiap bahagian. Okay. Baik, Doktor. Kita tengok contoh soalan bagi bahagian 1 dulu ya, bahagian A. Minta maaf ya. Bahagian A ini soalan tata bahasa. Ni memang nak minta Aiman jawab ni ya. Okey. Soalan 1 untuk soalan tata bahasa. Okey, dalam bahagian A ni ya, apa yang diuji adalah aspek tata bahasa. Ya, bahagian A dia sub bahagian A ya, sub bahagian A. Soalan yang tadi kita tengok pada format 3 hingga 5 soalan. So jadi ini adalah contoh soalan tata bahasa yang kita berikan. Okey. Ini adalah dalam konteks ataupun dalam tajuk penggunaan kata atau ketepatan kata, atau istilahnya adalah morfologi. Ya. Okey. Jadi kita tengok soalan 1 ni, pilih jawapan yang paling sesuai. Okey. Pokok jambu yang ditanam oleh ayah di halaman rumah sedang berbuah, tempat kosong, titik. Adakah A lebat, B padat, C penuh atau D tebal? Aduh, doktor. Maksud perkataan tu membawa maksud yang seakan-akan sama. Hampir sama, tapi satu jawapan saja. Satu jawapan saja. Okay. Betul atau salah? Okey. Jawapannya saya cuba, doktor ya. Ya. Murid-murid jawapannya apa? Saya cuba jawapan A. Betul ke, doktor? Pandai. Tak perlulah ya buat tuition lain ya. Okey, betul ya. Jadi jawapannya ialah Okey, jawapannya adalah A. Lepat ya. A. Alright. Kita terus kepada ya soalan 2. Yang ini konteksnya adalah sintaksis. Tapi tak suruh Aiman jawab dah. Ya, kita tengok contoh saja ya. Kita tengok contoh saja. Okey. Pilih jawapan yang paling sesuai ya. Sintaksis ataupun penggunaan ayat yang betul ya. Pilih ayat yang betul. A, dia suka tidur di waktu siang. Okey. B, Faizah memberikan hadiah pada rakannya. C, Anissa menjahit baju kurung untuk adiknya. D, rasa buah durian daripada Dusun Datuk sangat sedap, pun 1 markah ya. Okey, ini adalah contoh soalan sintaksis. Jadi dalam bahagian A, sub bahagian A ni akan ada soalan tata bahasa begini ya. 1 soalan morfologi, 1 soalan sintaksis atau penggunaan kata dan ayat yang betul ya. Kita teruskan kepada sub soalan bahagian A juga. Ini adalah soalan pemahaman petikan. Yang ini saya rasa macam nak minta Aiman tolong bacakan petikan. Boleh, Aiman? Boleh, doktor. Ya. Baik. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut. Okey, petikannya adalah, nama saya Azira. Saya murid tahun 4 Permata. Ketua kelas saya bernama Wani. Dia seorang yang rajin dan bertanggungjawab. Sebelum sesi pembelajaran bermula, kami dan rakan-rakan akan mengemas dan membersihkan kelas mengikut jadual tugasan. Tugas-tugas yang dilakukan ialah menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, mengelap tingkap, membuang sampah dan memadamkan papan putih. Wani akan memastikan kami selesai melakukan tugas masing-masing sebelum loceng sesi pembelajaran berbunyi.
Kemudian kami akan segera berada di tempat duduk masing-masing sementara menunggu guru masuk ke dalam kelas. Masya Allah. Sangat baik intonasinya. Terima kasih, cikgu. Okey, watak cikgu pula ya. Okey, betul ya. Jadi daripada petikan tadi, okey, murid perlu menjawab soalan-soalan ya, pemahaman petikan ya. Yang pertama untuk mencari maklumat dalam tu secara tersurat ya. Juga akan ada beberapa soalan yang digunakan untuk menganalisis ya pemahaman murid. Okey, kita tengok soalan satu ni ya. Tapi kita tak minta Aiman jawablah sebab dah minta Aiman baca tadi ya. Suspense saya, doktor. Okey, baik, seterusnya ya. Bilakah Azira dan rakan-rakannya membersihkan kelas? Okey. Jadi kat sini ada jawapan ya, murid perlu memahami petikan dan menjawab soalan pemahaman petikan ini. Okey, seterusnya saya tunjuk beberapa soalan lagi, contoh soalan. Okey. Yang ini menganalisis sikit ya. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan. Jadi murid perlu menganalisis maklumat yang terdapat dalam petikan untuk menjawab soalan ni ya. Baik. Seterusnya, ini pun sama ya. Soalan ketiga, berikut ialah cara menjaga kebersihan kelas berdasarkan petikan kecuali apa yang tak disebut dalam petikan ya. Apa yang tak disebut? Padam papan putih, menyapu sampah, mengelap tingkap, membersihkan kerusi. Apa yang tak disebut, Aiman? Membersihkan kerusi. Mengelap kerusi, membersihkan kerusi. Pandai. Aiman ingat ya. Okey. Maksudnya berdasarkan petikan, murid tengok ya dan analisis ya. Seterusnya kita tengok kepada ini adalah sub bahagian A lagi untuk pemahaman petikan teks pelbagai ya. Teks pelbagai ada dua bahan ya. Bahan yang dalam contoh ini adalah satu bahan grafik, yang kedua petikan. Okey. Daripada ini murid akan menjawab soalan-soalan ya. Pertama soalan tata bahasa ya. Tata bahasa ini adalah tata bahasa bersepadu ya. Kemudian yang kedua soalan-soalan pemahaman petikan jugalah, dan ada dua soalan atau satu atau dua soalan murid perlu menjawab berdasarkan kedua-dua bahan yang diberi. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B pemahaman petikan yang ini soalan subjektif ya. Jawapan perlu ditulis atau objektif pelbagai bentuk yang boleh garis dan sebagainya ya. Okey, seterusnya ini adalah contoh format lama UPSR dalam bahagian soalan 25 kalau format lama UPSR lah ya. Jadi murid pilih dan tandakan right bagi ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Okey. Kita terus kepada ya, yang ni saya rasa kita laju ya. Kita terus kepada contoh soalan bahagian B. Ini penting, respon kritis dan kreatif ya. Murid akan diberikan kan dengan satu situasi, kemudian murid akan berikan pendapat atau mungkin cadangan, mungkin tindakan, mungkin ramalan terhadap situasi yang diberikan. Yang ni membawa wajaran 5 markah ya. Maka murid perlu menulis dalam ruangan yang disediakan. Contoh sini, kamu dan rakan-rakan sedang menyertai aktiviti perkemahan di hutan rekreasi. Seorang rakan kamu terjatuh ketika menjalani latihan kawat. Kakinya luka dan berdarah. Jadi sebagai seorang rakan, apakah yang akan kamu lakukan? Jadi murid perlu menyatakan apakah tindakan yang akan dilakukan. Baik, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan bahagian C. Ini untuk penulisan perenggan ya. Okey, untuk penulisan perenggan ini akan diberikan satu bahan rangsangan, sama ada grafik, gambar, mungkin rangkai kata ya. Murid perlu menulis ini mungkin pendapat tentang faedah-faedah daripada aktiviti yang dinyatakan yang diberikan dalam grafik tersebut ya. Panjang jawapan ini penting ya. Tidak boleh lebih daripada 50 patah perkataan dengan wajaran markah 10 markah sahaja. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan bahagian D.
iaitu penulisan karangan. Yang ini pun sama dengan format UPSR yang lama, cuma yang membezakannya ialah kita ada satu bahan grafik atau bahan ransangan yang diberikan. Dan lagi menarik, ya, kita memerlukan pemikiran kritis dan kreatif murid, ya, untuk menghasilkan satu penulisan, ya, sesuai dengan apa yang dipelajari dan kehendak tugasan. Kalau kita tengok sini, kehendak tugasannya tulis sebuah karangan dalam bentuk karangan berformat atau tidak berformat. Itu yang membezakan. Dulu kita dah bagi siap-siap karangan berformat satu, karangan tidak berformat satu. Sekarang kita bagi bahan ransangan, murid sendiri akan pilih mereka perlu menulis sama ada karangan berformat atau tidak berformat. Tapi perlu diingat, jika murid menulis dalam bentuk karangan berformat, contoh kalau yang ini kita buat karangan catatan. Jadi murid perlu ikut format karangan catatan itu. Kalau murid pilih untuk menulis karangan cerita, jadi gunakanlah format karangan cerita. Jadi rubrik itu akan menentukan bagaimana penulisan murid itu sama ada berada di aras cemerlang atau berada di aras sederhana atau memuaskan dan sebagainya, ya. Jadi ini membantu murid sebenarnya kan untuk untuk membantu murid untuk menulis dengan lebih baik berdasarkan bahan ransangan, ya, sebab kita dah bagi, ya, dengan idea-idea yang mungkin bercambah, ya, dengan saya rasa macam-macam idea yang murid-murid boleh tulis, ya, dengan 20 markah ini wajarannya. Mungkin ada sedikit tips, Doktor, untuk penulisan 20 markah ni banyak, Doktor, kan? Mungkin ada tips mudah macam mana murid-murid kita di rumah nak dapat markah 20 markah ni. Mungkin ada sedikit tak perkongsian daripada Doktor? Baik. Sebenarnya kalau menulis ni dia kena ikut sekuen ataupun kita ada pendahuluan, kita ada isi, kemudian uraian isi, kalau ada contoh, kemudian ada penutup. Itu sebenarnya dah cukup melayakkan murid untuk dapat cemerlang. Ya. Yang penting ialah dari segi kematangan idea dan ada huraian. Kalau letak idea saja, tak ada huraian, jadi dia tak nampak perkembangan idea itu. Ya, pendahuluan, ada isi, ada huraian, ada contoh dan juga penutup. Itu pun dah lebih daripada 50 dah kan, Doktor? Mungkin ada sedikit rumusan daripada Doktor tentang topik yang kita bincangkan pada hari ini, Doktor. Baik. Daripada apa yang kita telah lihat, format dan contoh soalan, jadi saya harap ia akan memberikan sedikit panduan kepada murid-murid, kepada guru-guru, kepada ibu bapa tentang bagaimana untuk memfokuskan pengajaran dan pembelajaran seterusnya, ya. Jangan risau, ya. Murid-murid jangan risau. Apa yang dipelajari dalam kelas itulah yang diuji. Kerana pentaksiran sumatif ini adalah sebenarnya rumusan kepada sesi PDP di dalam kelas yang akan berlaku dalam satu tempoh sama ada pertengahan atau akhir tahun itu sendiri. Terima kasih banyak, Doktor, atas penjelasan yang diberikan dalam slot pentaksiran sumatif kita pada hari ini. Murid-murid, terima kasih saya ucapkan. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.